Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul, kita sekali lagi dalam rancangan OMG Terbitan Malaysia Gazette bersama saya Syarif Ekadir. Baik tuan-tuan dan puan-puan, politik Sabah penuh warna. Politik Sabah menjanjikan pelbagai isu dan peristiwa yang sangat menarik. Dan tak lama lagi, rakyat Sabah sekali lagi akan diuji untuk memilih siapakah pemimpin yang bakal membawa negeri di bawah bayu ini ke hadapan. Persoalannya, sejauh mana pemimpin-pemimpin sedia ada ataupun calon-calon wakil rakyat itu boleh membawa suara anak-anak Sabah untuk menjadi negeri ini lebih baik dan lebih baik lagi. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau bercakap tentang politik Sabah, kita tidak akan dapat pisahkan nama-nama tertentu seperti Tan Sri Anifah Aman, Datuk Seri Syafiee Apdal, Datuk Paring Ketingkan dan sebagainya. Tetapi ada satu lagi figura yang sebenarnya memainkan peranan penting yang dalam politik negeri di bawah bayu ini. Dia tak lain tak bukan adalah Datuk Seri Anifah Aman yang kini menjawat jawatan sebagai Presiden Parti Cinta Sabah. Baik, hari ini kita sangat bertuah kerana bersama kita ialah tuan punya batang tubuh sendiri, iaitu Datuk Seri Anifah. Apa khabar Datuk Seri? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Tak, saya yang seharusnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kami kalau ialah kita hanya dengar nama Datuk Seri Anifah Aman ni, Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman, Menteri Luar Datuk Seri Anifah, Menteri Luar, Menteri Luar. Kemudian itu saja dan bola lah. Jadi kita nak tahu siapakah Datuk Seri Anifah Aman yang sebenarnya. Baik, soalan pertama Datuk Seri. Sabah sudah tentu, politik Sabah adalah darah daging Datuk Seri sendiri. Jadi bagaimana Datuk Seri boleh sampai ke tahap ini? Kita tahu bahawa abang Datuk Seri adalah Tan Sri Anifah Aman. Musa Aman, kan? Jadi bagaimana Tan Sri sampai ke peringkat ini? Perjalanan onak duri yang Datuk Seri lalui. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk menunggu-duga. Yeah. Dan sebenarnya daripada awal-awal lagi saya tidak berminat dengan politik. Cerita dia. Ini yang cerita mungkin orang agak terperanjat. Okey. Biarpun keluarga sebelum itu memang terlibat dalam politik. But secara keseluruhannya it just accidental. Okey. Di mana ketika itu apabila UMNO datang ke Sabah dan macam biasa juga bahawa mereka mencari calon-calon. Okey. Dan ketika itu cuma I was never interested, but ramai kawan yang dalam politik. Satu, kedua, oleh kerana kita ahli perniagaan, kita perlu kenal juga dengan orang-orang yang ada kedudukan. Itu memang orang kata bisnes punya filosofi yang logical. Jadi tiba-tiba pula itulah masuk politik. Nah, saya tidak pernah menganggotai apa-apa parti politik sebelum daripada UMNO. Nah, ketika itu saya mempunyai keyakinan. I was a student activist di London, selaku Presiden Sabah Student Union. Dan become armchair critics. Armchair critics and semua apa yang kerjaan buat salah, tak ada satu pun yang betul. Jadi orang muda, and then therefore itu saya kata selain daripada itu dan saya kata I better. You can't beat them, join them. Itu sebab saya masuk ke UMNO pada kalau tidak silap 1991. I see. And that's the only party. And PCS the second one. Okey. Baik, Datuk Seri. Mungkin orang di luar sana yang bukan Sabahan lah, mereka tak faham tentang politik Sabah ni. Mereka kata, kenapa politik Sabah ni macam ni? Sentiasa berubah, sentiasa orang ke sana ke sini nampak ni. Jadi
mungkin kami orang Semenanjung kami tak faham tau tentang politik Sabah. Okey, sekarang ni kami nak dengar daripada Datuk Seri Anifah sendiri. Politik Sabah ni bagaimana sebenarnya? Saya suka dengan perkataan orang Semenanjung tak faham dengan politik Sabah. Itu memang tepat sekali. Tepat sekali, dan saya sudah Timbalan Menteri 10 tahun dan Menteri Luar hampir 9 tahun setengah kalau tidak silap. Dan nyata sekali bahawa sebagian besar ini mungkin menteri-menteri yang ada dan rakan-rakan tidak bersetuju. Tapi Sabah itu seolah-olah macam tidak begitu penting dalam percaturan daripada ini pembagian projek-projek. Dan yang itu saya katakan yang menyedihkan itu. Bahwa pemimpin rakan-rakan saya dulu, apabila menteri-menteri datang ke Sabah, sebagian besar daripada mereka cuma datang ke Kota Kinabalu saja. Tidak melihat keadaan di luar bandar. Tidak melihat keadaan rakyat Sabah yang sangat-sangat memerlukan pembelaan. Dan sedikit demi sedikit saya cuba utarakan masalah-masalah, dan saya memberi gambaran rumah-rumah yang dalam keadaan begitu daif, orang-orang yang tidak mempunyai pendapatan, orang kata kais pagi makan pagi. Dan apabila saya mempunyai peluang mengutarakan ini, mereka mendengar, bukan berarti tidak mendengar juga. Tapi dari segi pelaksanaan itu, orang kata dengar telinga kiri, keluar telinga kanan. Jadi saya pun kurang pasti kenapa. Kenapa? Jadi daripada perjalanan politik dan saya selaku Menteri Luar, saya mempunyai peluang untuk berbincang dan mengutarakan pada Datuk Seri Najib. Dan saya berterima kasih pada Datuk Seri Najib. Dia mendengar. Tapi itu saya katakan mungkin dari segi implementasi kementerian-kementerian berkenaan dan juga barangkali agensi-agensi kajian yang berkenaan tidak begitu mengambil serius. Dan saya percaya kalau saudara sudah pergi ke luar bandar, you will not imagine yang ini kita sudah merdeka 57 tahun. Tapi Datuk Seri, bukan sedikit pemimpin Sabah yang menganggotai jemaah kabinet. Kalau daripada dulu kita kira, banyak pemimpin daripada Sabah yang diberi peluang untuk menduduki jawatan menteri. Bahkan Datuk Seri Shafie Apgar sendiri pernah menjawat jawatan menteri luar bandar. Datuk Seri sendiri sebagai menteri luar negeri. Maknanya menganggotai kabinet persekutuan. Adakah maknanya selama ini mereka tidak melakukan tanggungjawab yang sepatutnya, atau bagaimana Datuk Seri? Atau adakah suara-suara orang Sabah yang menganggotai kabinet ni tidak didengari, atau macam mana Datuk Seri? Saya tak mau mengkritik dengan rakan-rakan. Tapi saya ada mempunyai beberapa pengalaman yang saya tidak diberi orang kata sokongan. Dan sejak 2008 kalau ada YouTube itu tentang menyuarakan tentang perihal Sabah termasuk pegawai-pegawai kerajaan, saya kata tidak ada duta, visi pun tidak ada, pernah dilantik senior minister daripada Sabah di persekutuan macam ini KSU, ketua setiausaha, tidak ada. Dan itu selepas saya menolak jawatan. Saya ingat saya adalah mungkin ahli politik yang pertama menolak pelantikan Timbalan Menteri. Dan itu sebabnya oleh kerana saya kata pada ketika itu, it is not about Anifah. Tapi Sabah menyumbangkan sebagian besar daripada kursi itu. Dan kementerian-kementerian yang diberi pada kita itu tidak setimpal dengan keadaan Sabah itu. Dan saya telah pun menyuarakan ketika itu, saya katakan bahawa di Sabah dan Sarawak ini harus diberi perhatian, dan kalau Sabah dilantik sebagai Kementerian Luar Bandar, Sarawak mungkin ini kerja raya ataupun vice versa lah.
Dan supaya menteri-menteri ini boleh melihat secara langsung keadaan di sana. Jadi itulah 2015 daripada apabila saya menjadi menteri luar dan berupaya berpeluang berbincangan dengan Datuk Seri Najib, saya one by one cuba terangkan pasal MA 63, pasal perlembagaan yang apa yang ada termaktub demi kepentingan rakyat Sabah ini. Saya berterima kasih juga Datuk Seri Najib telah pun bersetuju untuk menubuhkan jawatan kuasa Kabinet 2015 tentang MA 63 sama apa yang termaktub dalam perlembagaan. Nah, itu yang saya tidak mendapat sokongan daripada rakan-rakan daripada Sabah. Dan saya menghubungi mereka supaya saya katakan menyuarakan, we want to give a reason. Kita mau bagi sebab pada Datuk Seri Najib oleh kerana ini adalah suara anak-anak Sabah, wakil-wakil rakyat daripada Sabah untuk memastikan bahawa apa juga dalam perjanjian dan juga dalam perlembagaan itu dilaksanakan. Malangnya tidak ada satu menteri daripada Barisan Nasional dari Sabah yang ikut serta, dan saya menjemput Dr. Jeffrey Ketingan daripada sekarang di STAR. Dan memanglah mula-mula dia ni sering bercakap tentang 20 points. Tapi saya kata ini kita sudah sampai ke tahap perlembagaan sama perjanjian. Mula-mula dia enggan oleh kerana dia berfikir bahawa ini cuma satu gimmick saja, macam dia sendiri utarakan, but no finishing. Jadi saya katakan forget about your political punya ideology, lupakan. Marilah kita sama-sama untuk memperjuangkan hak-hak kita yang you sering juga bangkitkan dan ada disangkut paut dengan 20 point itu. And after some convincing, dia ikut serta Yong Tekli, Ansari Abdullah. Jadi semua ni pembangkang. Jadi apabila ianya berlaku, mendapat liputan sangat ramai yang datang, terutama sekali daripada anak-anak Sabah yang ada di UMS, Universiti Malaysia Sabah itu. We expect 4,000 sampai I think 7,000 lebih. So we put up a very good, kita jemput ini peguam terkemuka Tan Sri Syafi, dan ada lagi yang professional, profesor. Dan we had a very good discussion. Dan selepas itu kita buat satu memorandum kita sampaikan. Jadi yang saya agak orang kata duka cita ni, kita ada kedudukan ketika itu, kedudukan politik yang begitu orang kata memberancangkan. Senior minister, banyak kita di antara senior minister waktu Datuk Seri Najib. But mungkin oleh kerana Datuk Seri Najib ini baik, mungkin oleh kerana Datuk Seri Najib ini melantik kita kepada kementerian-kementerian yang berkepentingan. Kemungkinan itu sebab kenapa kita tidak mau bersuara. Nak jaga, orang kata apa, nak jaga kedudukan sendiri. Jaga kedudukan sendiri, jaga hati, jaga apa semua. Tapi barangkali saya lebih daripada, saya kata kalau Sabah itu maju dan Kuala Lumpur, Putrajaya kuat, kita sama-sama memperoleh kebaikan dan keuntungan tu. A strong federal government is good for Sabah. Okey, ini Datuk Seri, ada ramai orang risau bila Sabah bercakap tentang perlunya diingati perjanjian tu, bila orang Sarawak bercakap tentang perlunya kepentingan mereka dijaga, semua macam tekan button panik ini Sabah ni nak minta keluar Malaysia ke ni? Ini duk berjuang pasal Sabah for Sabah ni. Ini jadi dia membentuk satu persepsi yang apabila kita nak memperjuangkan untuk negeri kita dianggap cuba lawan federal. Boleh Datuk Seri. Ini yang saya katakan bahawa itu saya kata saya terangkan pada rakan-rakan. Dan sebenarnya niat saya baik. And can also strengthen UMNO, Barisan Nasional di Semenanjung. So, apa yang saya minta semua katakan bahawa apa yang ada dalam perlembagaan, apa yang ada dalam perjanjian,
cuba laksanakan oleh kerana keadaan kita begitu tertinggal sekali. Saya tidak menekan bahawa you must give everything that is due. Betul tak? Saya kata tertaluk pada kedudukan kewangan, Kementerian Kewangan. Pasal kita tidak mau negara kita lemah. Betul. But at the same time, please look at Sabah juga. Now, kita ni orang kata dengki sikit. Dengki daripada pembangunan di Semenanjung. Now, when you're talking about, kita Jalan Pon Borneo ni kalau tak silap, Pan Borneo ni sudah diilhamkan daripada 2009 kalau tidak silap saya. Until now, it's not completed. Dan persoalan sama ada duit tidak ada duit. Lim Guan Eng kata dulu pasal kita punya tuntutan we got no money dia kata. Tapi Pulau Pinang dia ada jembatan, terowong, jembatan lagi apa lagi. Kita di sini jalan-jalan kampung pun dan air bersih pun tidak ada. You know? Now ini daripada pengalaman saya apabila masuk ke kawasan ke rumah dan melihat keadaan yang sebenarnya. And I feel guilty. Saya merasa bersalah bahawa kenapa tidak saya bersuara untuk orang-orang yang saya melihat sendiri. Maknanya tak timbul nak bergaduh dengan federal. Tak timbul soal tu. Hanya untuk memastikan hak saja. Hak saja dan yang berpatutan dan mengikut kemampuan kajian pusat. Nah, itu sebab saya katakan tidak ada lagi orang yang lebih sayang pada negeri Sabah daripada kita orang Sabah. Betul tidak? Dan saya tidak mengharapkan bahawa sahabat saya, Saidan Kasim, yang bernama Saidan Kasim, dan yang lain-lain ahli parlimen untuk menyuarakan Sabah. Apabila mereka menyuarakan, saya kata terima kasih. Tapi tanggungjawab kewajipan itu haruslah dipikul oleh ahli-ahli wakil-wakil rakyat daripada Sabah. Jadi saya katakan I'm never going against the federal government. But tolong biarlah kita diberi peluang untuk memerintah negeri sendiri, untuk membuat pilihan siapa dia parti yang kita mahu. Sekarang saya telah pun mendapat panggilan telefon selepas calon-calon Pakatan Nasional dan yang lain-lain yang diumumkan. Dan orang kata, Datuk, macam mana ini kita ni? Ini memang orang-orang kita mau sukung salah, tidak sukung salah. Tapi kalau tidak sukung, kita lihat jentera. Dia kata, semua menteri-menteri daripada Semenanjung sudah sini. Jadi ada yang sudah mula berjanji kalau sukung parti lain, kita tidak bikin projek ini. Ada yang bakal calon, yang penyokong-penyokong cakap, kamu tidak sukung UMNO, apa yang kamu dapat? Apa ada Datuk Hanifah? Mau cari wang pertaruhan untuk apa pun susah. So, now this is yang saya katakan tidak membantu. But kalau dari Kementerian mengatakan bahawa kita bantu Sabah apa semua dan federal akan berusaha untuk memastikan Sabah juga maju. But you choose the best party to be the government. Tidak salah. Parti Cinta Sabah seperti mana parti-parti lain tiap-tiap kali election boleh dikatakan mengutarakan benda yang sama. Nak memperjuangkan Sabah. Apa bezanya Parti Cinta Sabah dalam perjuangan ini dengan parti-parti lain? Kenapa rakyat Sabah mesti ataupun kena memilih PCS? Mungkin orang nak dengar sebagai parti baru, jadi kita penghuni nak dengar apa yang bezanya. UMNO pun janji benda yang sama, Warisan pun janji benda yang sama, PCS pun janji benda yang sama, tetapi kenapa kami mesti pilih Parti Cinta Sabah tersebut? Perkara utama ialah kita bebas untuk menyuarakan keperluan-keperluan rakyat negeri Sabah. Tanpa perlu terikat nak ambil hati orang lain begitu ya, Maksud Tan Sri? Kita kena, kalau saya dalam UMNO dulu, saya kena hormat tata cara parti. Dan orang kata collective responsibility. Apa yang kita seharusnya tidak bincang di khalayak ramai, kita bincang mengikut saluran-saluran tertentu. But selepas 57 tahun, kesabaran kita juga dicabar, betul tak? Betul. Jadi, itu saya katakan bahawa ini bukan saya menentang kajian pusat. Dan
yang parti-parti lain, macam Jeffrey Ketingan suatu ketika dulu, bersuara tentang kenapa Sabah harus bersatu, kenapa semua yang parti-parti ini tidak. Jadi saya dijemput untuk to unite these parties. Tapi apabila dia dilantik sebagai pembantu menteri, dia punya hala tuju 360 degrees. Yeah. Now, I think this is why, itu sebab punca utama kenapa Sabah gagal memperjuangkan rakyat Sabah. Apabila seseorang itu diberi kedudukan atau pangkat atau sesuatu keistimewaan, maka kita lupakan apa yang kita perjuangkan. Jadi saya ingat saya tidak salah kalau saya menganggapkan bahawa it is used as a weapon untuk bargaining power. Saya bising, saya bersuara apa semua. Kalau kena kasih, thank you very much. Betul, enough. Jadi saya ingat itu perbezaan di antara parti-parti, di antara presiden-presiden parti. Dan we are on our own. Kita bersendirian. Ini Ini warisan juga. Dia kata dia parti lokal, tapi dia berdamping dengan PKR, dengan DAP. Apa bezanya tak? Tak ada beza. Pasal macam Datuk Seri Shafie dulu, waktu dia kerjaan, Ketua Menteri ini, dia mengharapkan dia cuma menang 21 kursi, dia tak dapat menumbuhkan kerjaan. Jadi itulah, saya punya isu lompat ini, isu beli-membeli ini memang saya tak layan lagi. Tapi dia juga bergantung pada parti daripada Semenanjung. Kalau PKR tarik, gugur. Kalau DAP tarik, sekarang dia gugur. So dia kena kerjasama dengan Lim Guan Eng, kena dengar dengan Lim Guan Eng, kena dengar juga dengan Wan Aziza, kena dengar juga dengan Mahathir. Serupalah. So PCS adalah parti yang tidak berkiblatkan Semenanjung atau siapa-siapa, kita berkiblatkan pada rakyat Sabah sendiri. Rakyat Sabah. I see. Datuk Seri, saya difahamkan pemimpin Sabah ni, Datuk Seri dah tentulah dengan Musa Ahmad adalah abang. Tapi dengan Syafi'i Abdal, dengan Muhammad Din Ketapi, semua tu kawan-kawan. Betul. Kan? Jadi kita orang bawah ni duk lihat, dia orang ni nama je bergaduh ni, kan? Kat atas dia orang baik. So dan memang Sabah ni muka-muka yang sama, kan? Jadi dari segi persaingan politik tu macam mana, Datuk Seri? Itu harus kita perbezakan. Kawan tu tetap kawan. Kita sebenarnya daripada sekolah cuma bilang siapa senior, siapa junior dulu, tapi perjuangan kita. That's where perbezaan itu ada. Dan itu saya katakan awal-awal tadi, apabila dapat jawatan, semua kita lupa. Dan tapi sebenarnya matlamat utama kita ialah cara macam mana kita membangunkan negeri Sabah ini. Dan terutama sekali, there is yang susah hendak difikir ni, Sabah ini negeri yang terkaya di Malaysia, daripada sumber, minyak kita ada, gas kita ada, emas kita ada, tembaga kita ada, hutan simpan kal kita ada. Kita rakyat Sabah yang termiskin. Now, how do you comprehend that? Dan itu saya kata, melalui pengalaman saya setiap bulan puasa dulu, saya naik rumah ke rumah. Saya melihat keadaan itu. Saya kata, where am I all these years? Selaku ahli parlimen. Kenapa yang dari jalan main road itu, cuma tak sampai 500 meter masuk ke dalam. Keadaan jalan begitu teruk sekali. Orang tak ada. Rumah ni dia gunakan papan lapis tu yang saya gunakan untuk poster itu. Itu untuk dindingnya. Dan ada yang banners saya punya itu jadi orang kata atapnya. No, it is real. Ini bukan satu cerita politik, saya sudah kemukakan dulu. Saya bawa gambar-gambar rumah ni kepada Datuk Seri Najib waktu di seberang laut. Saya said, look at this. Dia kasih juga rumah. Tapi memang tidak mencukupi. Tapi apa yang kita kata, bahawa there must be bukan saja medium term planning, tapi long term planning. Macam mana untuk mengeluarkan mereka-mereka ini dalam belenggu kesusahan dan keparitan ini.
Itu yang kita mau usahakan. Inilah katakan melalui yang apa yang kita kutip 40% daripada cukai-cukai dan sales tax yang dikutip daripada Sabah, Persekutuan hendaklah memberi kita balik 40%. Dan minyak itu kita minta 20%, tapi yang 10% apa yang termaktub itu lunaskanlah 10%. Jadi melalui apabila kita mendapat 40%, apabila minyak kita dapat 5,5% itu, bolehlah kita membantu ibu-ibu tunggal, warga emas, jalan-jalan kampung, air bersih. 57 tahun merdeka, lebih daripada 30% di kawasan Kimanis itu tidak ada air bersih. Yang mereka salahkan pada saya, pasal selaku ahli parlimen. Sedangkan ketika itu Syafiq Abdal jadi Menteri Luar Bandar, saya minta demi minta, mohon demi mohon, tidak sampai dan diberi kepada kontraktor-kontraktor yang matlamat mereka bukan untuk menyelesaikan masalah orang setempat, tapi untuk memkayakan diri sendiri. Baik, Datuk Seri, penganalisis ada mengatakan susah dengan pengundi Sabah ni sebab dia lebih mementingkan pembangunan politik instead of politik untuk membangunkan kawasan dia orang. Meaning to say, aku hanya kenal A. So kita kena undi dia. Aku hanya kenal parti B. Kita hanya undi dia saja. Parti lain jangan. Sedangkan yang lebih penting daripada itu adalah pembangunan dari segi infrastruktur dan sebagainya. Jadi dikatakan bahawa pengundi Sabah ni dia macam tak begitu adventure, tak begitu berani untuk memilih orang yang diorang favor. Betul ke Datuk Seri? Tak begitu tepat. Okey. Oleh kerana mereka ini sering dijanji. Kita saya ingat pilihan raya negeri ini, kita Sabah yang terbanyak dalam pilihan raya ini. Ya. Tapi orang-orang ini selalu tertipu. Okey. Kita janji. Kita janji lepaskan janji dalam ucapan orang bersorak apa semua. Tapi orang berkenaan itu yang sangat-sangat memerlukan air bersih, yang memerlukan lampu tu. Apabila kita janji kalau kita menang Barisan Nasional akan ini parti ini akan buat ini semua. Selepas itu kita tidak buat. Tapi kadang-kala bukan juga salah wakil rakyat, ahli parlimen, kita menyuarakan. Bukan kita mau ianya diselesaikan serta-merta betul. Tapi 57 tahun merdeka masih lagi isu yang sama. Jadi orang Sabah ini, kenapa dia tidak ambil kira tentang serius dengan calon dengan parti? Dia kata ambil apa yang ada dulu. Pada hari esok mungkin kita tidak akan dapat apa lagi. Ya. So daripada segi itulah any person who analyze this, you can never be orang bilang precise. Pasal ini kehendak rakyat itu berbeza dengan apa faktor-faktor yang dikatakan ini. Dia memang mau air bersih, dia mau memang elektrik, dia memang mau jalan kampung diperbaiki, dia mau belia-belia itu ada pekerjaan. Saya pergi satu hotel terkemuka waktu jadi host menteri negara luar datang. Oleh kerana saya selalu datang awal. Saya nampak dua, pasal kita di Sabah ni, you tanya siapa pemimpin Sabah, siapa orang Sabah, kita tengok muka saya, kemungkinan ini daripada Sabah. Oleh kerana saya punya masa, saya tanya, kamu dari Sabah kah? Ya, Datuk. Saya bilang, kenal saya. Kenal, dia bilang, Datuk. Inilah, dia kata, Datuk kami dulu selalu ingat bola sepak, waktu kecil-kecil pun kami tahu Datuk bola sepak. Saya kata, lama sudah di Kuala Lumpur. Dia kata, baru setahun setengah. Saya kata, di mana tinggal? Dari mana? Dia kata, satu daripada Kota Belud, satu daripada Papa. Jadi, saya kata, di mana tinggal? Dia kata, kalau tidak silap Selayang. Saya bilang, berapa orang yang kerja sini ni? Pasal kira mau bantu juga. Dia kata, Datuk kami ada 8 orang. Saya bilang, tinggal kami sewa satu bilik lah. 8 orang satu bilik. Jadi saya katakan bahawa saya nak galakkan mereka supaya mengambil kursus-kursus supaya boleh meningkatkan. Saya kata, di samping kerja, saya kata carilah peluang untuk kursus upscaling untuk Saya kata kalau saya boleh bantulah apa yang saya boleh bantu.
Saya kata, ini sampai tingkatan berapa? Dia kata, saya graduan dari UMS. Dua-dua itu graduan daripada UMS. Tapi tidak ada kerja. Ini graduan nih. Apatah lagi yang pelepasan sekolah menengah. Di kawasan saya, belia-belia, kita nak bela, kita nak bagi pekerja. Yang saya duka cita juga, selaku orang yang di antara rapat dengan Perdana Menteri, saya minta supaya projek hiliran minyak itu, gas itu, di Pengarang, 30 bilion nilai. Sedangkan Johor, Pengarang tak ada setitik minyak pun. Kenapa tak letak di Kimanis, kawasan saya betul? Betul. Okeylah, kenapa tak letak di Sepitang? Kenapa tak letak di Kota Belud? Ataupun terus ke utara Kudat? Kenapa letak di Pengarang? Jadi orang Sabah ni, kita kata kecil hati. Kecil hati. Tapi di sebalik itu pula, apabila saya masuk ke kawasan-kawasan tu, ini janji saja, dia kata. Memang kita terdapat juga. Jadi ambillah apa yang ada semua. Jadi itu berbeza dengan ini apa? Politik pamunan dengan apa? Yang apa itu? Itu bezanya. So the bottom line is sekarang rakyat sanksi dengan kita. That is masalah kita. Biarpun kita nak memperjuangkan secara ikhlas, tapi dia dua perkara. Satu, dia sudah selalu ditipu. Kedua, dia kata, kami tahu Datuk ni hati baik, tapi yang kami perlukan kemungkinan besar cuma ini saya yang boleh bagi, kerjaan saya boleh bagi. Satu kerjaan negeri, satu kerjaan pusat, betul tak? Betul. Siapa dia? PCS. Tapi ini kita untuk membawa kesedaran, bukan saja pada rakyat Sabah, tapi juga pada pemimpin daripada Semenanjung. Baik, kita bercakap, kita pergi ke final stage kita. Kita fokus pada PCS yang bakal mewarnai apabila memilih untuk bertanding 73 tu Sri? 72 kursi. Wah, almost ke semua ni. Orang kata, ini PCS ni very ambitious ni. Semua dia nak masuk ni. Kan Okay, let me tell you story tu. Macam mana boleh 72. Sebenarnya kita masuk kampung. Dan ramai di antara mereka yang datang. Kita cuma punya pejabat kecil saja. Pun orang tanya, mana pejabat PCS? Mau ambil borang. Pasal saya baru mengambil alih sebulan setengah tau, parti ni. Mau borang, mau isi, mau jadi ahli, apa semua. Jadi apabila pilihan raya ini, saya sebulan lebih baru. Dan orang bertanya, Datuk, kita mesti mau tanding. Masalah ni, kenapa 72 kursi daripada 73 ni? Pasal orang-orang kampung tu, Datuk, bagilah kami peluang. Kami memang tidak ada duit. Tapi ada di antara mereka mempunyai pelajaran. Ada yang engineer, ada yang lawyer, yang young people. Young people want to come forward. Dia kata, Datuk, kalau tidak ada calon, saya mau jadi tawarkan untuk calon. Saya kata, kamu tahu politik macam mana ni? Terutama sekali di negeri Sabah ni. Apa semua. Dia kata, kalau kita tidak cuba, kalau kita tidak tukar dan mindset rakyat kita, dia kata, sampai bila sampai begini? Ada pula mengajar dengan saya, dia kata, ini macam peribahasa Cina, dia kata. Perjalanan yang 1000 batu itu berjalan dengan langkah pertama. Datuk, mungkin kami, dia kata, tidak berjaya. Tapi biarlah kami mulakan langkah kami ini. Barangkali hari ini orang tidak mengundi sama kami, mungkin hari esok mereka boleh berebut. Jadi dengan semangat itu, saya kata, kawasan mana kawasan ini? Ini kawasan mana kawasan ini? Kalaulah saya kirakan, saya kata, tak payah tanding. Sangat secara langsung kita akan mematahkan semangat mereka. Dia kata, we only need a platform. Kita cuma memerlukan platform untuk menyuarakan apa dia hati orang-orang muda ni. Ada yang bilang sama, Datuk, belum kami pun sudah umur lanjut, dia kata. Sebelum ini maulah kami melihat yang rumah kami ini sekurang-kurangnya ada dinding, dia kata ada lampu. Now, I tell you one story. Actually banyak story yang pengalaman saya, tapi I tell you one story. Saya pergi satu kawasan. Yalah, ujung minggu saya secara kebetulan balik daripada luar negara. Satu rumah tu, dia dengan trampolin di bawah rumah tu.
Jadi saya ingat biasalah orang bawa rumah on steel, saya ni Yalah. tiang biasalah kalau apa semua. Jadi apabila saya semua ada orang batuk, saya tanya, saya bilang siapa? Ada orang tinggal sana. Ingat yang orang duduk biasa. Oh dia kata ada elderly couple dia kata, about 74, 75 years old gitu. So saya kata boleh masuk. Saya masuk tu dia ada apa ni tiang sikit je lah. Apabila saya mau melangkah naik sana, satu wanita tu cakap, jangan nanti rubuh. So kita buka, saya boleh tengok. Oh saya bilang, kenapa? Dia bilang jangan naik, rubuh nanti rumah saya ni. So I saw one man lying on the vinyl punya tikar lah tu. So dia yang batuk ni. So dia batuk. Saya kata, kenapa? Sudah lama sini. Dia bilang, lama sudah tinggal ni tu. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, iyalah kita minta-minta sudah kerjaan time itu PBS yang dulu lah. Dia kata daripada zaman PBS lagi. So, saya kata, kalau saya buatkan rumah ni, ada tidak tempat? Dia kata, bolehlah kita cari tempat. Saya kata, okay. The cheapest one, saya berambut satu bilik saja pasal one couple. So, apabila maklumkan, yang Muhammad ni dia kata mau bikin kita rumah, dia kata cukuplah, dia cakap dengan bahasa Kedasan, cukuplah, jangan tipu lagi kami. Dia kata banyak sudah pemimpin datang sini, mau waktu undi, janji semua. Dia bilang 4 sudah pemimpin sana. Tidak apalah, terima kasihlah. Saya tidak maulah. Jangan datang lagi rumah nanti rubuh saja. But I called these people, I said, please do it. Just about 30 sahabat saya, satu bilik, dapur, and ruang tamu. Small wooden, partly brick ni. About 37,000 ringgit. You know. And I forgot all about it. Saya lupa sama ni. Sudah hampir setahun. Saya kata macam mana, saya mau tengok rumah yang buat. Oh, dia kata, boleh, Datuk, boleh. Apa semua. So, apabila saya sana, only the woman tinggal. Saya kata, mana suami dia? Dia kata, suami dia sudah meninggal. Selepas 3 minggu pindah rumah, suami dia meninggal. Sebelum dia meninggal, dia bagi tahu, sekarang saya boleh matilah kalau ada rumah sudah. Now dia kata, I can die because now you already have a house. Dia bagi tahu dengan isteri dia. After 3 weeks, rumah siap pindah, dia meninggal. So, ini bukan soal agama, bukan soal bangsa, bukan soal suku kaum. Tapi dari segi kemanusiaan. So, it touched me. Banyak lagi yang saya melihat daripada mata sendiri. So, apabila saya menjadi menteri luar, my first priority is I must work for king in country ni kan. I must perform. Because ini image menteri luar adalah image negara Malaysia. So I said, I have to work hard. I have to be honest with myself. Kalau sekiranya saya tidak dapat melakukan yang terbaik mungkin, I better give other people the chance. So itu untuk negara, juga untuk negeri. Dan kalau negeri ni, kalau sekiranya saya gagal, nanti menjadi alasan. Orang kata dulu sudah bagi peluang sama Datuk Hanifan daripada Sabah menteri luar yang teruk punya. So yang Sabah lain orang bilang terpalit. You know? So I must do it for the state. Then of course saya tidak memalukan keluarga dan pengundi-pengundi saya. So alhamdulillah kita telah mempunyai peluang untuk mempengerusikan United Nations Security Council dan macam-macam lagi lah. Kita masuk ke, mungkinlah Datuk, kita dah lama dah ni, kita masuk ke soalan terakhir Datuk. Betul kewujudan PCS berdasarkan tinjauan saya di KK ni, betul bahawa Datuk Seri sangat dihormati. Betul rakyat Sabah memerlukan satu parti tempatan yang betul-betul memperjuangkan, bukan retorik, bukan apa. Pilihan raya ini adalah medan terbaik. Tetapi mengambil kira bahawa PCS ni agak baru. Calon-calon pun macam semalam saya tengok ramai yang anak-anak muda yang mungkin tidak begitu blend dengan masyarakat. Tetapi ada iltizam tu ada. Tetapi ialah fundamental dalam pilihan raya adalah
Orang yang nak mengundi tu dia nak kenal, dia nak mesra dengan calon tu. Tapi di sini PCS banyak mengemukakan calon-calon baru yang walaupun ada kelayakan akademik dan sebagainya, tapi mungkin tidak begitu mesra di kalangan pengundi dan mungkin pengundi pun tak berapa nak kenal. Jadi dalam peluang yang ada ini, kita minta Presiden Parti Cinta Sabah, Datuk Seri Anifah Aman untuk bercakap pada mereka pengundi-pengundi di Sabah. Silakan Datuk Seri. Terima kasih. Ya, pada rakyat Sabah yang tercinta, bahawa PCS tidak ada apa yang kita boleh tawarkan selain dari hendak memperjuangkan, mempertahankan kedaulatan negeri kita dan penting sekali untuk menuntut hak-hak kita yang termaktub dalam perjanjian MA 63 dan juga dalam perlembagaan. Jadi melalui ini kita hendak itulah membantu belia-belia kita. Kita memberi mereka peluang pekerjaan dan kepada ibu-ibu tunggal dan wanita juga kita membantu. Yang penting pada rakyat Sabah ini bahawa satu orang kata ini yang diberi oleh khazanah yang dibeli oleh Allah SWT ni, oleh Allah SWT ialah tu minyak. Jadi saya telah pun bercadang untuk menubuhkan satu kementerian minyak dan gas ni dan sumber asli, supaya projek macam yang di Penggaram 30 bilion mungkin boleh mengambil kerja 2,000 belia-belia kita. Jadi kepada rakyat Sabah, kita di PCS ini visi dan misi kita ialah untuk membantu rakyat Sabah dengan secara ikhlas. Dan kita tidak ada apa-apa yang kita boleh tawarkan sewaktu pilihan raya ini. Tapi percayalah, insya-Allah kita mempunyai perancangan yang terperinci, jangka masa pendek, masa sederhana dan jangka masa panjang. Kita tidak ada janji 100 hari. Kita tidak ada janji bulan dan bintang. Apa yang kita janji, kita akan usaha untuk memberi mereka ini pekerjaan dan anak-anak PTN itu. Pasal ramai yang juga tidak ada kerja tapi hendak dibayar PTN. Dan saya berjanji pada mereka, saya kata sekiranya kita mendapat tuntutan kita daripada MS63, 60% itu, dan minyak, kita tak mau minta daripada mereka PTN. Yeah. Jadi industri pelancongan kita akan pertingkatkan, industri lain-lain kita akan pertingkatkan. Tapi bantu PCS adalah untuk membantu rakyat Sabah, bantu mereka sendiri. Baik, itulah. Tadi terima kasih Datuk Seri Anifah Aman. Baik tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi panjang lebar kita bercakap tentang Sabah, tentang politik Sabah, tentang PCS, Parti Cinta Sabah, dan sudah tentu tentang presidennya sendiri iaitu Datuk Seri Anifah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pada pengundi Sabah, buatlah pilihan yang matang kerana setiap undi yang anda beri akan menentukan hala tuju dan masa depan anda dan negeri yang tercinta ini. Sekali lagi terima kasih kepada Datuk Seri Anifah Aman kerana sudi bersama Malaysia Gazette. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sehingga bertemu lagi di masa akan datang. Selamat mengundi untuk rakyat Sabah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.